Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membacakan tazkirah bertajuk 7 kelebihan surah Al-Fatihah. Apakah kelebihan surah Al-Fatihah? Walau bagaimanapun, surah itu saya akan membacakan serta subtitrnya dalam tentang surah Al-Fatihah. Menjadi kebiasaan bagi kita untuk membacanya secara otomatik, bahkan sehingga tidak menyadari apa yang kita telah baca. Surah Al-Fatihah adalah surah yang tiada tandingannya yang diturunkan dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama menurut susunan di dalam Al-Quran, bukannya surah pertama yang diturunkan. Dengan arti kata lain, surah Al-Fatihah menjadi kata berhantar atau intipati keseluruhan kitab Al-Quran. Makna surah ini adalah pembukaan. Kataan Al-Fatihah berasal dari kata akarnya Fatih, yang bermaksud membuka, menjelaskan, mengungkapkan dan kunci harta. Ia diklarifikasikan sebagai surah Makkiyah yang bermaksud wahyu itu turun di kota suci Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Surah Al-Fatihah adalah ringkasan keseluruhan Al-Quran, surah pendek yang terdiri daripada 7 ayat sahaja yang diturunkan secara lengkap. Surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang mempunyai beberapa nama lain. Terdapat ganjaran dan pahala besar bagi mereka yang membaca surah Al-Fatihah. 7 rahsia di sebalik surah Al-Fatihah akan memberi manfaat dalam hidup anda. Artikel akan menyatakan 7 kelebihan surah Al-Fatihah seperti yang berikut. Yang pertama, surah terpenting dalam Al-Quran. Tiada orang dapat mencari padanan untuk surah Al-Quran terhebat ini. Ia terdiri daripada 7 ayat yang mana 3 ayat pertama menjelaskan tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Terdapat 7 ayat di dalam surah ini dikatakan bahawa surah ini adalah Makki dan Madani, iaitu kebaikan dan kebersihan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia bermaksud aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada sahabatku bahawa aku akan mengajarkan kepadanya ayat terbesar yang paling penting dalam Al-Quran. Lalu aku mengajarkan kepadanya surah Al-Fatihah, dipetik dari hadis Al-Bukhari. Yang kedua pula adalah tiang solat. Tiang agama adalah solat dan tiang solat adalah surah Al-Fatihah. Umat Islam wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat dalam solat dan setiap kali berdoa. Solat seseorang tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Menurut hadis sahih Al-Bukhari nombor 756 diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika seseorang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya, maka solatnya menjadi tidak sah. Dipetik dari At-Tirmizi. Yang ketiga pula, penawar bagi segala penyakit. Para cendekiawan dan penulis tafsir telah menulis mengenai kelebihan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pembukaan dilabel sebagai asyifa serta dikatakan penyembuh dan memiliki penawar bagi semua penyakit. Surah Al-Fatihah adalah penawar untuk penyakit fizikal dan rohani. Sekiranya anda berhutang atau menghadapi kesusahan, surah ini sesuai untuk anda dan anda mesti membacanya. Jika surah Al-Fatihah dibacakan sebanyak 101 kali pada mana-mana bahagian yang sakit pasti akan hilang, insyaAllah. Bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali dan hembuskan pada pesakit yang menderita demam panas dan juga hembuskan pada air dan buatkan dia meminumnya. InsyaAllah demam akan keluar. Bacaan surah Al-Fatihah ini juga bagus untuk menegakkan sakit dada. Baca surah ini sebanyak 41 kali jika anda sakit mata. Salah seorang sahabat baginda membaca surah Al-Fatihah dan meniup di telinganya. Jika seseorang dalam keadaan yang amat sakit dan tidak dapat disembuhkan dengan ubat-ubatan biasa, dengan menuntut orang sakit membaca surah Al-Fatihah, insya-Allah orang itu akan sembuh semula dan sihat semula. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Fatihah setelah disengat kala jengking. Berbincang berbisa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah kamu tahu apa itu penyembuhan, yaitu ruqyah? Dipetik dari hadis sahih Al-Bukhari. Yang keempat pula, dihantar dari syurga sebagai cahaya.
Al-Fatihah adalah salah satu cahaya dan syurga satu malaikat mendekati Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepadanya, yang mana berhantar dalam syurga sebagai cahaya? Nabi Muhammad SAW jawab, ada dua cahaya dan syurga, satu adalah Al-Fatihah dan satu lagi adalah Al-Baqarah. Dikutip dari hadis Al-Bukhari. Yang kelima pula iaitu Ibu Al-Quran. Surah Al-Fatihah yang luar biasa ini dikenali sebagai Ibu Al-Quran, Ummu Al-Kitab. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud surah Al-Fatihah adalah Ibu Al-Quran. Ibu Kitab dan tujuh ayat yang diulang-ulang adalah bacaan terpenting. Dia terkenal sebagai Al-Hamd dan As-Salah. Dipetik dari hadis riwayat Al-Tirmidzi. Yang keenam pula, 7 ayat yang sering diulang. Surah yang paling kerap diulang dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Ia juga disebut dalam surah Al-Hijr ayat 87 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Yang terakhir ialah penawar hati. Jika roh juga diserang penyakit seperti penyakit fizikal yang memerlukan penyembuhan, walaupun doktor dan pengamal perubatan biasanya tidak menjadi ubat untuk menyembuhkan penyakit rohani, Al-Quran adalah sebuah kitab yang memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh manusia hingga hari kiamat. Surah Al-Fatihah dianggap sebagai salah satu penawar terkuat bagi penyakit dalam jiwa yang memberikan keterangan. Al-Fatihah boleh dijadikan sedekah apabila teringat atau rindukan seseorang. Jika bacaan Al-Fatihah dan letakkan kedua tangan di dada, dan juga selalu sedekahkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah mengirimnya supaya si mati dapat ketenangan dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Jangan lupa rajinkan sedekah bacaan Al-Fatihah untuk diri sendiri, selain ibu bapa dan juga orang lain demi mendapat ketenangan jiwa dan menanam kerinduan kepada Allah serta Rasulnya. Surah Al-Fatihah mengandungi doa yang melindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesesatan. Ia juga melindungi hati daripada berbagai niat jahat serta menyelamatkan kita dari bahaya musuh, cemburu dan pandangan mata jahat, iaitu penyakit ain. Apabila kamu membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ketika berbaring di tempat tidur kamu akan dilindungi dan tidak takut akan segala sesuatu kecuali mati. Oleh itu, adalah baik untuk membaca kedua surah ini, iaitu surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebelum tidur. Kesimpulannya, keindahan Al-Quran adalah setiap ayat mempunyai beberapa doa atau cadangan khusus bagi kita semua. Segala kebenaran dan pengertian rohani yang dinyatakan di dalam Al-Quran oleh Allah yang Maha Besar ditanam di dalamnya. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka Al-Quran dan dianggap sebagai salah satu surah yang paling kuat dalam kitab suci. Surah Al-Fatihah juga merupakan bahagian penting dari doa harian kita dan umat Islam membacanya untuk perlindungan dalam semua keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memurniakan kita hidayah dan kekuatan untuk terus berzikir dalam kehidupan seharian kita. Setakat ini saja tazkirah untuk hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya, dan saya mengambil kesempatan untuk minta maaf atas kesalahan saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.